Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Nasihat Menteri Agama buat pendakwah selebriti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad hari ini memberi 4 nasihat kepada pendakwah selebriti bagi memastikan mereka tidak terjebak dengan perbuatan tidak bermoral dan tidak lagi dipercayai masyarakat. Pertama, katanya, mereka perlu sentiasa mengamalkan setiap dakwah yang disampaikan kepada masyarakat. Kedua, sentiasa bermuhasabah diri. Ketiga, menyedari risiko menjadi seorang individu yang mempunyai pengaruh kepada golongan masyarakat. Dan terakhir, menjaga tingkah laku. Beliau memberi nasihat itu susulan beberapa kes tidak bermoral didakwa dilakukan pendakwa selebriti terkenal dengan yang terbaru membabitkan pendakwa bebas yang jadi pelakon ditahan polis pada Khamis selepas didakwa melakukan jenayah amang seksual terhadap remaja lelaki. Julai lalu, seorang pendakwa selebriti juga ditahan polis atas kesalahan merogol gadis di bawah umur selepas mangsa menghubungi lelaki terbabit di media sosial bagi bertanyakan masalah agama. Februari lalu, seorang lagi pendakwa selebriti dihadapkan di mahkamah dipercayai membabitkan 11 pertuduhan termasuk berkaitan gangguan seksual. Idris berkata, pendakwa selebriti perlu sentiasa ingat dan mengamalkan dakwah yang disampaikan kepada masyarakat. Kita kena sedar bahawa apa yang sering kita bercakap, iaitu dakwah, kita sering lupa tetapi orang tidak akan lupa. Kedua, setiap pendakwa, ustaz serta dai harus sering muhasabah diri sendiri khususkan mengenai apa yang dicakap dakwah. Adakah kita sendiri beramal atau tidak, katanya selepas majlis pelancaran bijak tani hidroponik asnaf anjuran Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Idris berkata seorang pendakwa atau ustaz juga perlu menyedari risiko menjadi seorang individu yang mempunyai pengaruh kepada golongan masyarakat. Mereka kena sedar selebriti ini mempunyai pengaruh yang tersendiri. Malah, saya sebagai seorang ustaz juga mempunyai pengaruhnya. Disebabkan itulah, anda perlu beringat, walaupun kita bukan manusia yang sempurna dan mempunyai kesalahan, kita juga perlu meminimumkan hal sebegini. Jika tidak, ia akan menjatuhkan imej kita sebagai pendakwa, katanya. Pendakwa selebriti yang diingatkan supaya sentiasa menjaga tingkah laku kerana bertindak buruk yang dilakukan akan turut memberi kesan negatif kepada semua pendakwa serta ustaz di negara ini. Ibarat nilai setitik rosak susu sembelanga. Ramai yang ustaz selebriti yang baik, dai yang baik, juga pendakwa yang baik. Tetapi kerana seorang dua ini, kesannya ramai yang berpandang tidak baik, katanya. Mengulas lanjut, Idris berkata, penahanan 2 orang pendakwa selebriti dalam tempoh terdekat ini amat malang kerana ia sepatutnya tidak berlaku, malah begitu dimurkai Allah. Amat malang ia menjadi sedemikian. Allah juga murka dan kemurkahannya adalah lebih besar kerana kamu bercakap, iaitu berdakwa tetapi kamu tidak buat. Allah juga akan murka dengan ahli orang jahil yang melakukan kejahatan, tetapi kemurkaan Allah adalah lebih dahsyat apabila orang yang mengetahui mengenai agama berbuat sedemikian rupa. Kalam di lidah tidak diterapkan sehingga ke hati, katanya. Ditanya mengenai garis panduan baharu yang berdakwa selebriti Ditanya mengenai garis panduan baharu untuk pendakwa selebriti, Idris berkata perkara itu sudah pun ada. Ia adalah soal hati. Kita lihat seorang itu baik tetapi tidak kita tahu. Kita sudah lihat kelayakan mereka tetapi kita lihat secara luaran sahaja. Kita tidak tahu hati mereka. Bila jadi kes sebegini, kita akan tahu dan ambil tindakan. Mereka ini tidak boleh lagi dibenarkan berdakwa, katanya. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Pengadu kes ganggu seksual anggap Ebit Liu orang besar, kata saksi. Saksi pendakwaan kes gangguan seksual membabitkan pendakwa terkenal Ebit Liu memberitahu mahkamah bahawa pengadu kes itu pada mulanya enggan membuat laporan polis kerana anggap dirinya sebagai orang kecil dan tertuduh pula sebagai orang besar.
Muhammad Fairuz Abu, seorang bakar motivasi yang menjadi saksi pertama pihak pendakwaan, berkata dia sebelum ini juga menerima puluhan message menerusi aplikasi WhatsApp daripada individu yang mengaku menjadi mangsa gangguan seksual, termasuk yang dilakukan tertuduh. Selain seorang individu yang hubungi saya adalah pengadu, identiti tidak didedahkan atas arahan mahkamah pada jam 11.04 dan 26 Julai 2021. Ada juga mangsa lain yang mengadu menjadi mangsa gangguan seksual Ebit Liu, tetapi mereka tidak meletakkan nama mereka karena takut dan tidak berani tampil ke depan. Pada awalnya, pengadu bertanya siapa individu yang memaksudkan dalam posting di Facebook. Bila saya menyebut berkaitan Ebit Liu, maka pengadu terus berkongsi tangkapan layar perbuatan Ebit Liu. Perbualan Ebit Liu dengan beliau juga menghantar gambar kemaluan yang diberikan oleh Ebit Liu melalui WhatsApp. Beliau berkata demikian. Dia menjawab soalan timbalan pendakwa raya Zahida Zakaria di hadapan Magistrate Nur Ashraf Zulhani. Fairuz juga memberitahu mahkamah dia kemudian menasihatkan pengadu membuat laporan polis, namun pengadu takut karena menganggap dirinya hanya orang kecil dan Ebit Liu pula sebagai orang besar. Saya katakan kepada pengadu, jika ruang dan peluang ini tidak digunakan untuk membuat laporan polis, maka bayangkan berapa ramai lagi yang akan diganggu secara seksual oleh Ebit Liu, katanya. Jawaban saksi itu kemudian dibantah Peguam Ramsing yang mewakili tertuduh karena berpendapat jawaban bayangkan berapa ramai lagi yang akan diganggu oleh Ebit Liu bersifat tuduhan yang tidak mempunyai bukti. Jawaban itu tidak boleh direkodkan kecuali ia ada bukti laporan polis, katanya. Bagaimanapun, Zahida membalas bantahan Ramsing dengan menyatakan apa yang dikatakan saksi adalah perbualan antara dia dengan pengadu. Tambahan Fairuz lagi, laporan polis akhirnya dibuat tertuduh dan dia sendiri juga dipanggil untuk memberi keterangan. Saya juga dipanggil untuk menjadi saksi bagi diambil kenyataan oleh pihak polis, dan telepon OnePlus saya juga telah diberikan kepada pihak polis. Ebit Liu 37, nama sepenuhnya Ebit Irwan Ibrahim Liu, menghadap 11 pertuduhan, antaranya didakwa mengaibkan kehormatan seorang wanita dengan menghantar gambar dan perkataan lucak ke nomor telepon mangsa melalui aplikasi WhatsApp antara Mac dan Jun tahun lalu. Beliau didakwa mengikut Section 509 Kanun Keseksaan yang juga membawa hukuman penjara sehingga 5 tahun atau denda kedua-duanya bagi setiap pertuduhan.